Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran pendidikan Islam bidang hadis, iaitu dengan tajuk Sayangi Pemimpin Kita. Okey, baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita hari ini, Ustaz akan memimpin bacaan doa. Jadi murid-murid yang mendengar video rakaman ini, pembelajaran kita diminta murid-murid mengikuti bacaan doa dan mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, suka Ustaz memperlihatkan kamu satu video pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Negara ini dinasihati supaya memilih pemimpin dengan tepat supaya golongan muda di negara ini dinasihati supaya memilih pemimpin dengan tepat supaya akhirnya ia tidak membawa malapetaka kepada negara. Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata seseorang pemimpin itu akan menjadi faktor utama kepada kemajuan sesebuah bangsa. Baik pemimpin, jayalah masyarakat. Buruk pemimpin, rosaklah masyarakat. Dan ini kita lihat juga di negara kita ini. Apabila kita dapat pemimpin yang mampu dan berwibawa, mempunyai sifat-sifat yang baik, maka akan majulah bangsa itu. Jelasnya kuasa yang dipegang oleh pemimpin boleh disalahguna yang akhirnya akan membawa keburukan dan malapetaka kepada sesebuah masyarakat. Tiap pemimpin mempunyai kuasa ke atas mereka yang dipimpin oleh. Kuasa itu hendaklah digunakan dengan cara yang baik. Kuasa itu kalau digunakan cara yang buruk akan membawa malapetaka kepada dirinya dan juga kepada masyarakat. Justru beliau mahu golongan muda yang bakal menjadi pemimpin negara masa hadapan untuk mempunyai nilai tinggi selain berwibawa dalam memacu negara. Dengan ini dijemput Yang Amat Berhormat. Okey, baik. Itulah tadi video pembelajaran kita yang berkaitan. Okey, jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan tadi, baiknya pemimpin maka baiknya sebuah negara tersebut. Jika buruknya pemimpin maka buruknya sebuah negara tersebut yang akan berlaku nanti ke hadapan. Okey, itulah sedikit peringatan jika seorang tu ingin jadi pemimpin. Okey. Murid-murid boleh membuka merujuk buku teks, iaitu buka surat 42. Okey. 42. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini di mana murid-murid akan dapat menerangkan kepentingan mentaati pemimpin dengan tepat. Yang kedua, murid-murid membanding beza antara kepentingan mentaati pemimpin dan akibat tidak mentaatinya, iaitu pemimpin dengan betul. Itulah kamu akan dapat setelah sesi pembelajaran kita selesai. Okey. Kita akan sentuh dahulu kepentingan mentaati pemimpin. Okay. Apa kepentingan dia? Okey. Yang pertama, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang awam. Jadi, jika kita seorang menjadi pemimpin, secara tidak langsung kita akan bergaul dengan orang bawahan kita, Jadi hubungan itu akan menjadi erat. Itulah kelebihan menjadi pemimpin. Kita akan dikenali oleh masyarakat.
Yang kedua dapat mengembangkan syiar Islam. Dapat mengembangkan syiar Islam. Okey, kepentingan kita menjadi seorang mentaati pemimpin ini, kita akan dapat mengembangkan syiar Islam. Syiar Islam. Jadi pemimpin itu lagi-lagi negara itu negara rasmi agamanya adalah Islam. Jadi pemimpin itu juga orang Islam, maka sangat mudahlah syiar Islam itu tersebar luas. Tersebar luas. Okey, yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Kepentingan kita mentaati pemimpin akan mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang keempat, iaitu menjamin keharmonian negara. Okey, kepentingan kita menjaga mentaati pemimpin ini akan menjamin keharmonian negara tersebut. Yang kelima, memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab pemimpin ini merupakan bayangan Allah di muka bumi ini. Jika kita taat kepada pemimpin, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, pemimpin selepas kewafatan Rasulullah ada 4 kan. Khulafa Abu Bakar, Rasyidin, Khalifah Umar Al-Khattab, Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pada zaman itu rakyat-rakyat ini mentaati pemimpin mereka. Jika rakyat ini mentaati pemimpin mereka, maka rahmat akan datang. Itulah syiar Islam ketika itu berkembang luas. Bukan saja di Madinah, bahkan Islam itu keluar kepada negara Madinah. Hinggalah saat ini kita mendapat kenikmatan Islam dan iman, dapat mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yaitu disegani dan dihormati orang negara lain, disegani dan dihormati oleh negara lain. Jika kita mentaati pemimpin kita, maka kita disegani dan dihormati oleh negara lain. Maksudnya negara Indonesia contohnya akan menghormati negara kita, sebab kesatuan kita terbukti dengan mentaati pemimpin kita. Negara pun aman dan harmoni, tidak ada huru-hara. Macam sekarang lah kita menikmati negara kita dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Tidak ada berlaku peperangan seperti negara-negara di luar sana. Jadi syukur alhamdulillah. Inilah kesannya jika kita mentaati pemimpin kita. Okey, seterusnya murid-murid kita akan sentuh akibat tidak mentaati pemimpin. Akibat tidak mentaati pemimpin. Okey, baik. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Okey, apa akibatnya? Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita tidak taat pemimpin yang adil dan amanah, lagi-lagi pemimpin itu Islam, maka mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Negara kita dalam keadaan kucak-kacir, negara kita akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita pun tidak akan tenang. Okey, sebab apa? Kita tidak mentaati pemimpin. Pemimpin ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Yang kedua, memurukkan imej negara. Jadi negara kita akan dipandang rendah oleh negara-negara lain. Imej negara kita terjejas. Sekarang ini negara kita negara yang membangun. Tiba-tiba kita tidak mentaati, nauzubillah min zalik, tidak mentaati pemimpin kita, maka tidak
tidak kemungkinan negara kita akan dipandang rendah, negara kita akan mundur, okey, seperti negara-negara di luar sana. Yang ketiga iaitu melemahkan semangat pemimpin. Jika kita tidak taat kepada pemimpin, maka pemimpin kita pun tidak ada rasa kekuatan, lemah, sebab dia tidak ada sokongan daripada rakyat-rakyatnya. Jadi pemimpin kita rasa lemah dan tidak kuat. Jadi bila tidak kuat, negara itu akan kemungkinan mengalami kehancuran. Okey, kerosakan di sini sana. Okey, rakyatnya pun sering membuat rusuhan sebab pemimpinnya tidak kuat dan lemah. Okey, yang keempat, menjamin keharmonian. Tidak mentaati pemimpin akan tidak menjamin keharmonian negara. Okey, tidak di situ. Tidak menjamin keharmonian negara. Negara kita tidak akan harmoni, aman, damai. Okay. Harmoni negara kita kemungkinan berlaku peperangan. Kelompok sana ingin menjadi pemimpin, kelompok sana pula mau jadi pemimpin juga. Kelompok sini pula benci pemimpin sini. Jadi berlakulah permusuhan sesama rakyat kerana semua ingin menjadi pemimpin. Okay. Yang kelima iaitu menggalakkan perancangan untuk kebaikan rakyat. Okey. Itu menggalakkan perancangan untuk tidak menggalakkan perancangan untuk kebaikan rakyatnya. Okey, tidak menggalakkan perancangan untuk kebaikan rakyatnya. Yang keenam, jelas pemimpin tidak disegani dan dihormati oleh negara lain. Bila kita tidak taat kepada pemimpin, okey, maka negara-negara lain tidak akan segan kepada pemimpin kita, sebab rakyatnya pun tidak segan kepada pemimpinnya. Jadi negara-negara lain pun tidak akan segan kepada tidak menghormati pemimpin kita. Okey, bila tidak segan ataupun tidak menghormati, maka negara kita kemungkinan besar akan berlaku kemunduran, sebab negara lain tidak memandang negara kita kerana pemimpin kita tidak dihormati, tidak disegani. Okey, rasanya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Harap murid-murid dapatlah mengimplikasikan tadi objektif pembelajaran kita, iaitu mengenal kepentingan mentaati pemimpin dan akibat tidak mentaati pemimpin. Okey, untuk rumusan kita pada hari ini, taatilah pemimpin kita demi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Jika kita mentaati pemimpin kita, insya-Allah kehidupan kita di dunia akhirat akan mendapat naungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lembaran kerja untuk kamu sebagai pengukuhan kefahaman apa yang kita belajar hari ini. Okey, sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sayangilah pemimpin kita. Ma'assalamah wa ilal liqa.